اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Hari ini selawat Anwarna. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril
وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah, sekalian ukhwah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lafaz yang biasa kita lafazkan, tanda kesyukuran seorang hamba atas nikmat kehidupan, dihidupkan sehari lagi. Syukur ya Allah, dapat meniti hari-hari dengan penuh kenikmatan. Tak pernah lagi kita kebuluran, tak pernah lagi kita kepanasan, tak ada berangin. Tak pernah lagi kita kehausan, tiada berair. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat yang sungguh banyak yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, terutamanya rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Walaupun tak dinafikan ada segelintir yang masih dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dan kita juga mengakui sebahagian besar rakyat Malaysia hidup dalam kemakmuran, dengan makanan yang melimpah ruah, dengan air yang banyak. Bahkan kita bebas nak mandi sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali pun tak apa. Ada negara yang tak boleh nak mandi terus, berwuduk terpaksa bertayamum. Syukur sangat-sangat nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Tak ada lah sampai lagi kita pernah bertayamum dengan sebab tak ada air. Dia bagi tak ada air masari, dia marah dekat PBA, tak buat kerja, angkat gaji buta. Marah, cari salah orang tu, salah orang tu. Tak boleh, pasal terlampau banyak nikmat yang kita perolehi sehingga kan kita tak bersedia menghadapi sedikit kesusahan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah hadirkan kita hari ini untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu, yakni masih lagi di dalam bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Seperti mana yang kita belajar pada setiap bulan di Masjid Umar Abdul Aziz ni, masih lagi perbicaraan tentang Jumaat. Apa kena-mengena Jumaat dengan orang perempuan? Banyak kena-mengena. Sebab kita hidup dalam hari Jumaat. Jadi kita juga terpalit sama. Kalau kita tak pergi sembahyang Jumaat pun, isi rumah kita yang ada dalam rumah kita, mungkin suami kalau ada suami, atau mungkin anak jika ada anak, atau mungkin cucu yang ada di rumah yang diwajibkan bersolat Jumaat. Jadi perlu dan wajib kita mempelajari kelebihan
dan apa yang terdapat pada hari Jumaat untuk kita beramal dan kita kongsi bersama. Kita tengok hari ini sambung muka surat 96. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 96 dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal Jum'at falahu indallahi ajrun mi'ati syahid. Jumpa dah. Alhamdulillah. Kitab baru sama. Kitab baru sama, betul kan? Kita tengok 96. Surat 96 sampai dekat hadis Nabi, man adrakal Jum'at. Jumpa. Betul tak? Sama kan? Jawi saya tak tahu. No? Minggu lepas. Mana ni? Bukan surat berapa? 23. 53. Kitab Jawi muka surat 53. Tu dia. Dia perkara baris dari atas. 28. 58. Jumpa lah. Oh, buku baru muka surat 10. Pasal pada diri tu. Ya ke? Betul muka surat 10. Apa yang dia tak ada, no? Betul ke kitab baru muka surat 10? 110. 110. Jumpa, Linda. Jumpa tak? 110. Angguk saja tu tak jumpa gitu. Betul bab tu. Ya, Ya ke, okey. Okey lah. Betul tak? Betul ke tak betul? Tak betul ke betul? Kan saya langkau. Rasa-rasanya saya tak langkau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Man adrakal Jum'ata falahu 'indallahi ajrun mi'ati syahid. Maksudnya, barang siapa mendapat akan Jumaat, maka baginya pada Allah Ta'ala pahala 100 syahid. Maksudnya baginya pada Allah Ta'ala ni, di sisi Allah Ta'ala, siapa yang dapat sembahyang Jumaat, pahala punya besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan dia macam pahala 100 syahid. Dia pergi berperang 100 kali syahid. Pergi kali pertama syahid, kedua syahid, ketiga syahid. Sekali Jumaat saja dapat. Ya, perumpamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti pahala 100 syahid. Tak mau lagi kan punya besar pahala ni. Yang dia duduk lari tu pasal apa no? Tahu pasal apa dia duduk lari? Pasal dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu betapa besarnya pahala yang diperolehi oleh orang yang hadir sembahyang Jumaat. Kalau boleh Jumaat tu nak hentikan apa juga aktiviti sebelum Jumaat, dengan sebab nak fokuskan untuk waktu yang terbaik, yang paling afdal yang ada pada waktu Jumaat itu, mencari keredaan Allah, menggandakan pahala 100 kali ganda. Punya banyak. Kita tengok. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapat daripada Jumaat 1 rakaat, yakni serta imam, maka hendaklah sembahyang kepadanya 1 rakaat lagi, yakni dapatlah Jumaatnya. Dan barang siapa luput akan dia 2 rakaat, seperti mendapat akan imam di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat, yakni zuhur, tetapi dengan berniat Jumaat pada takbirnya, kerana barangkali imam meninggal 1 rukun, maka kembali ia mendapat akan dia. Maka dapat Jumaat bagi makmum dengan sebab mendapat 1 rakaat serta imam.
seperti yang tersebut di dalam Bujairim. Bujairim ini kitab lah, Bujairim ini. Okey, baik. Dia habaq ni hukum orang yang masuk sembahyang masbuk. Faham kan? Masuk sembahyang masbuk. Dia masuk sembahyang, tengok-tengok imam dah pun rakaat yang pertama. Maka dia tunggu. Dia niat sembahyang Jumaat, dia tunggu sampai imam bangun, baru dia masuk. Baru dia masuk. Dengan niat makmum. Tapi dengan syarat dia sempat baca Fatihah. Ataupun dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Syarat dia. Maka hendaklah dia tambah lagi satu rakaat lagi. Faham? Masbuk kan? Semua dah biasa buat. Masbuk ni orang yang terlewat masuk bersama-sama dengan imam. Orang yang tak dapat rakaat pertama. Ini dia tak dapat takbir pertama bersama dengan imam. Itu yang dipanggil orang yang masbuk. Tetapi tengok keadaan masbuk dia. Adakah dia masbuk dengan sebab dia galik sembang di bawah? Menyembang sambil isap rokok. Lepas satu puntung kepada satu puntung. Lepas satu puntung kepada satu puntung. Dan imam dah pun rokok. Dia baru kelang kabut. Naik. Ini tidak dianggap dia sebagai masbuk. Dia dianggap sebagai mas'ul, orang yang lalai. Orang yang melalaikan. Tapi kalau yang dia main terlambat, atas sebab-sebab tertentu dia main terlambat, dia masuk tengok imam dah pun baca surah, dah rokok. Jadi mana dia tak dapat rakaat tu, maka dia sambung rakaat kedua dengan imam. Dia cuma tambah satu rakaat saja lagi. Dia dikira orang yang dapat Jumaat, kata Imam Baijuri. Okey. Pada masalah kedua, dia masuk, dia tengok imam dah pun rokok. Bila dia masuk, dia niat, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat sembahyang Jumaat. Pasal imam dah rokok, tapi dia tetap kena niat sembahyang Jumaat. Kemudian dia pun angkat takbiratul ihram, imam bangkit i'tidal. Dia ikut i'tidal. Dia ikut i'tidal. Ketika ni dia tak payah rokok dah sebab imam dah bangkit dah daripada rokok. Dia terlepas dari rakaat tu. Tapi dia tak boleh tambah satu, dia kena tambah 4. Dia jadi sembahyang zuhur walaupun awal tadi dia niat sembahyang Jumaat. Pasal apa? Sebab dia tak dapat rokok dengan imam tadi. Bila dia tak dapat rokok bersama-sama dengan imam, maka dia kena buat 4 sembahyang zuhur. Walaupun dia berniat sembahyang Jumaat. Manalah nak tahu. Katalah imam tu tertinggal satu rukun. Contoh kata imam tu tertinggal rokok. Dia tidak ada. Dia kembali balik. Dapat kat dia rakaat tu. Tetapi kalau kata dia tak dapat, pahala dia, walaupun dia buat sembahyang zuhur 4 rakaat, dia tetap dapat pahala Jumaat. Sebab niat dia niat sembahyang Jumaat kan 2 rakaat saja. Tapi oleh kerana dia tak dapat rukuk dengan imam pada rakaat yang kedua, maka dia kena tambah 4 lagi. Perumpamaan dia seperti solat zuhur. Ini ilmu ni kena bagi tahu kita ni balik pergi sembang dengan anak cucu kita. Kalau tak sempat rokok dengan imam pada rakaat kedua, maka kenalah ditambah sebanyak 4 rakaat lagi menyerupai solat zuhur. Kalaulah kata seandainya ada apa? Ada rukun yang dia tinggal. Untunglah kalau imam tu tinggal rukun. Tapi kalau imam tu tak tinggal rukun, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Itulah cerita dia. Sepah hang kalik sangat kan. Baik. Dan seterusnya kita tengoklah, dan datang pada hadis. Yang hadis ini adalah satu kisah yang mana dia kata bahawasanya Nabi SAW kemudian daripada sembahyang subuh bersandar ia pada mihrab, maka sabdanya, hai segala muslimin, apabila adalah pada hari Jumaat,
menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat. Maka datang mereka itu akan Baitul Ma'mur pada langit yang keempat. Adalah baginya 4 penjuru. 1 penjuru daripada yakut yang berwarna merah. 1 penjuru daripada zabarjad yang berwarna hijau. 1 penjuru daripada emas yang berwarna merah. Dan 1 penjuru daripada perak yang putih. Maka naik Jibril ke atas menara daripada perak. Dan adalah tingginya 500 tahun. Tinggi tu 500 tahun. Kalau kita nak panjat naik. Kita kalau tengok tangga ada 10 anak tangga pun, kalau orang yang sakit lutut dia kira, oh tingginya tangga. Kan kalau orang yang tak sakit tak ada apa takat 10 anak tangga. Dia boleh kerabat. Tapi kalau 100 anak tangga, fikir juga lah 44 kali. Ni 500 tahun perjalanan. Punya tinggi menara yang Jibril naik itu tadi. Dia naik buat apa? Maka menyeru ia dengan bang azan. Jibril naik pergi azan di atas menara tu. Ialah permulaan orang bang. Yang ni masa mula-mula hak yang di bawah ni. Hak yang kita ni masjid di bawah ni azan hak pertama. Azan pertama tu apa dia? Tanda masuknya waktu solat. Waktu solat. Kita perempuan di rumah dah pun boleh sembahyang. Setengah yang orang yang jahil dia kata tak boleh lagi, kita kena tunggu sampai habis khatib baca khutbah. Kalau dia dengar khatib baca khutbah tak apalah. Tapi dia tak dengar, dia pun duk belengkar aja saja. Tak apalah, kita tunggu orang balik sembahyang Jumaat baru kita sembahyang. Tu hukum dia buat sendiri ni lah. Hukum GBT. Nama dia hukum dia buat sendiri. Jadi dia kata, kemudian naik Mikail. Habis selesai dia azan. Kemudian naik Mikail ke atas mimbar daripada yakut yang merah. Maka membaca khutbah ia atasnya. Kemudian turun ia sembahyang Jumaat dengan mereka itu. Dia nak cerita macam ni lah. Cerita yang mana dia kata satu hari selepas waktu subuh, Nabi SAW duduk bersandar kepada mihrab. Mihrab Nabi SAW. Mihrab ni apa dia? Yang ni lah. Ni. Ruang tempat imam. Itu nama dia mihrab. Mimbar yang tu. Tempat khatib naik baca khutbah. Beza lah. Kalau kata dalam raubah tu, hak yang bentuk 3 segi tu. Yang bentuk 3 segi itu dipanggil sebagai mihrab. Yang diceritakan di sini Nabi duduk bersandar dalam mihrab. Dia pun sandar badan dia di situ. Lepas tu dia dengar satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Awaklah dia ni dia duduk terkelih. Ini kali kot lagi. Okey. Satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda duduk bersendirian, Nabi boleh dengar suara sampai ke langit. Allah Ta'ala buka hijab pada pendengaran, Nabi boleh dengar. Kita ni Allah Ta'ala tutup dah kita punya hijab. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab pendengaran kita, nescaya kita akan mendengar tangisan, jeritan orang dalam kubur. Yang mana setiap soalan mungkar dan nakir kita boleh dengar, kita jadi takut, kita tak boleh hidup. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, dia tutup pendengaran kita. Kita tak payah dengar macam tu. Kalau tidak Allah tak senang duduk. Hidup bunyi apa ni ya? Ada orang mati. Ni bunyi apa ni? Kawan tu tengah nazak, menghadap dengan sakaratul maut. Waktu nyawa nak terpisah dari badan, maka dihijab pada pendengaran kita. Tapi Rasulullah SAW ketika mana dia duduk bersendirian, Allah Ta'ala bagi dia dengar sesuatu untuk mendatangkan satu hadis. Jadi yang ni yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ketika mana satu subuh dia bersandar di mihrab, dia mendengar. Pendengaran ni kata dia, apabila semua orang mukmin ni orang-orang yang beriman, yang disuruh, yang diwajibkan menunaikan solat Jumaat, itu dia kata
Masuk Jumaat ni dia kata, maka dia kata seluruh para malaikat, seluruh para malaikat ni mereka akan turun ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni pernah dah Rasulullah cerita kedudukannya pada langit yang keempat. Pada langit yang keempat, ianya setiap hari dia tawaf oleh 10,000 malaikat, akan masuk dalam dia tak keluar, masuk dalam dia tak keluar, masuk dalam dia tak keluar. Setiap hari bertambah. Dan pada setiap hari Jumaat, seluruh para malaikat akan turun nak bersolat di hadapan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah satu kiblat para malaikat yang berada pada langit. Bentuk dia seperti Baitullahil Haram, duduk berbetulan dengan Baitullahil Haram, yang mana Nabi cerita kepada para sahabat, kalau kata dilempar batu daripada Baitul Ma'mur, saya jatuh batu tu berbetulan atas bumbung Baitullah. Itu betul jatuh. Itu Baitul Ma'mur. Dan kata Nabi SAW, dia tu ada 4 penjuru, 4 segi. Baitul Ma'mur ni dia ada 4 penjuru. Ini 4 segi lah. Macam Baitullah. Baitullah berapa segi dia tahu? 3 ke? Kan tak pernah pergi pun tahu. Nampak dah. Jadi dia kata, kita tengok setiap satu penjuru. Satu penjuru dia kata daripada yakut yang merah. Yakut ni apa nak? Bukan yakut. Yakut tu ayak yang daripada minum macam deterjen tu. Yakut ini ia adalah di antara perhiasan permata dalam syurga. Dunia ada tak? Ada tak? Pokok lah pernah tengok, saya tak pernah tengok dah. Batu jalan banyak lah, saya tak pernah tengok. Pokok lah orang dalam ni, orang yang have orang yang berada, dia abang, kau malu nak mengaku, saya ada perhiasan yakut. Boleh share, saya nak tengok macam mana bentuk yakut tu. Tapi, bila Nabi cerita, adakah Nabi kaya? Nabi pun tak pernah memiliki dia. Cuma Nabi kata, yakut ini ialah perhiasan dalam syurga yang Allah tak zahir di dunia. Intan, permata, berlian kita pernah tengok. Tapi yakut dengan zabarjat kita tak pernah tengok. Mungkinlah saya kata ada di kalangan kita yang jutawan, hartawan ni pernah ada memiliki yakut. Ada tak? Yakut ada yang ubat tu. Yakut bapak saya. Okey. Dia kata yakut yang berwarna merah, tak tahulah macam mana dia berbentuk perhiasan. Mungkin batu-batu lah. Mungkin batu. Dan zabarjat warna hijau. Itu penjuru yang kedua. Penjuru ni daripada yakut berwarna merah. Penjuru ni daripada zabarjat. Dia bentuk batu lah. Batu perhiasan. Satu penjuru lagi daripada emas merah. Emas yang warna merah, emas tulin. Dan satu penjuru daripada perak putih. Cantik rupanya Baitul Ma'mur ni. Cantik. Maka dia kata apa buat? Jibril keluar. Jibril ni siapa? Malaikat yang membawa wahyu kepada seluruh nabi-nabi. Dia naik di atas menara. Menara ni biasanya kalau Bilal azan di bawah, di atas menara itulah akan dengar. Tapi Jibril ni dia naik terus. Kata menara tu tinggi, tingginya 500 tahun. Jibril ni jenuh naik tangga tau. Betul ya? Kalau kita fikir dengan akal kita hak yang cetek ni, nak kata bodoh kasar sangat. Hak yang sempit ni, jenuh lah dia kena naik dari kemarin tu. 500 tahun perjalanan lah. Tetapi Jibril itu adalah malaikat. Malaikat itu dijadikan daripada cahaya. Pergerakan dia seperti kilat. Terus nak. Kata nak naik. Terus nak. Kalau kita jenuh, kata orang Pulau Pinang jenuh berdeeh nak naik tu. Naik tu nak berhenti penat pula. Baru setengah jam. Dia naik buat apa? Dia naik azan. Dia kata, sama-sama dengan orang yang azan pertama. Kemudian habis selesai, dia kata, selesai dia azan, dia kata, kemudian naik Mikail. Mikail ni siapa? Malaikat yang membawa
Kita panggil rezeki lah, no? Malaikat yang membawa rezeki. Ataupun disebut malaikat rahmat. Ya ni nah. Mikail ni juga dipanggil dengan nama malaikat rahmat. Rahmat ni maksud dia yang membawa belas kasihan. Yang kita duk kongsi semua sama-sama ni hasil daripada pembawaan malaikat Mikail lah. Kita jangan ingat rezeki ni benda makan semata-mata. Apa juga yang kita rasa, yang kita nikmati, sama ada suka dan duka, itu adalah rahmat. Malaikat ni lah yang membawanya. Itu yang kata setiap pagi, waktu terbitnya fajar shadiq, bertebaranlah rahmat kepada seluruh umat manusia. Maka kita jangan duduk tunggu depan pintu, buka pintu kan. Tak lagi rezeki tak masuk kan. Yang tu kepercayaan dulu-dulu dah. Buka pintu kan, tak lagi rezeki tak masuk. Dia bukan nak masuk ke lubang pintu. Allah cambahkan dalam hati melalui rasa. Lepas tu tak lagi habis tengoklah. Apa yang ada nasi sejuk semalam ke nak goreng. Apa-apa ke. Itu di antara rezeki yang kita panggil. Ni rezeki aku ni. Asal nampak makan terus rezeki. Walhal semua nikmat yang kita rasa itu adalah rezeki. Membawa daripada Mikail. Okey. Bila dah naik di atas mimbar, mimbar tu diperbuat daripada yakut yang berwarna merah. Cantiknya, mimbar tu daripada yakut berwarna merah. Mimbar kita pun cantik, Kalau bagi kita lah, kita tengok mimbar kita ni, cantik kan? Biasanya mimbar dalam masjid lain, dia kayu, naik tangga tinggi atas tu. Ayam ni, cantik kan? Bayangkan yakut permata berlian yang berwarna merah. Maka membaca khutbah di atasnya. Lepas dia baca khutbah, dia turun sembahyang Jumaat dengan mereka itu, dengan para malaikat yang lain. Dan berkata Jibril, "Hei malaikat Tuhanku, wahai seluruh malaikat pemilik Tuhanku, aku mensaksi akan kamu bahwasanya aku jadikan pahala azan ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jibril ni punya pemurah. Dia kata pahala azan yang aku azan hari ini, yang disaksikan oleh seluruh para malaikat, aku hadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala orang azan ini adalah pahala seperti mana gugur dosa-dosanya, seperti mana bayi yang baru lahir. Dia hadiah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syarat umat tu solat Jumaat. Kalau tidak, tak dapat. Bila dengar Jibril kata macam tu, dan berkata Mikail, malaikat yang baca khutbah tadi, aku mensaksi akan kamu bahwasanya akan jadikan pahala sembahyang ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikail pun nak bagi juga pahala. Pasal apa malaikat ni tak perlukan pahala ke? Depa kan tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Apabila mereka tak memiliki nafsu, maka mereka tak ada dosa dan pahala. Mereka dipanggil muqarrabun, yang dekat dengan Allah, yang tidak diberati dengan apa-apa tanggungjawab kecuali atas perintah Allah. Buat saja. Jadi orang yang dah bersih pun dia tak perlukan pahala. Kita yang berlumba-lumba cari pahala. Jadi dia hadiahkan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kedua-dua malaikat ini menghadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka firman Allah Taala, adakah memurah kamu atasku dan aku tempat kemurahan. Allah Taala kata kepada dua malaikat ni, ampun ni lagi pemurah kepada aku. Semua pakat bagi. Walhal segala kemurahan tu milik Allah. Dia hampa pemurah sangat kan, dia kata, sedangkan aku yang amat pemurah. Aku mensaksi akan kamu bahwasanya aku ampunkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah terus berfirman, saksikan, dia kata, hari ini aku ampunkan dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan solat Jumaat. Punya besar dapat pahala, Balik pergi baca tentang hadis ni je.
Balik baca nadi ni. Bagi dia pentengah dengar. Awal sikit dia pun pikut dah. Ni sampai pukul 1. Mandi tak lagi. Satu suku. Dia tengok jam. Satu suku. Tak apa sekali dia nak baca khutbah dulu. Tak apa sekali lagi. Tak apa sekali lagi. Tak apa sekali lagi. Masuk. Rekaat kedua. Tak apalah dapat juga rekaat kedua. Yang dia dah masuk 4 rekaat tu. Yang tak pergi terus pun melambak no. Okey. Faedah riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam dan dahulu daripada berubah kakinya. Dia tak ubah kaki dia, maksud dia kan kita duduk tahiyat akhir dalam keadaan kaki kanan kita lipat, kita duduk di atas punggung kita di atas lantai, kaki kanan kita lipat naik. Lepas dia bagi salam tu dia tak kata apa, dia tak bergelak pun kaki dia. Ni orang sihat boleh lah. Kalau orang sakit kaki tu pun jenuh sementara nak bagi salam. Dia ketak-ketak ni. Bagi salam tu kelang kabut dah, tarik main kaki ke depan. Dan yang terpaksa berlunjuk kan sakit. Pihak yang sihat lah. Tapi kalau yang sakit dapat tak pahala? Dapat. Allah Maha Pemurah. Dia yang bagi sakit tu dekat kita dah. Dan dia kata dahulu daripada berkata-kata, jangan cakap apa pun. Baca apa? Baca Fatihah. Kemudian baca Qul huwallah, yakni surah Al-Ikhlas. Kemudian baca suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kemudian baca suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas. 7 kali, bermaksud 7 kali. Apa dia pahala dia? Nescaya diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudiannya, dan diberi akan dia daripada pahala sebilang-bilang orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Basaknya pahala 7 kali, bukan 3 kali 7 kali. Yang ni kalau yang tak kalut nak masuk kerja lah. Tapi kalau yang nak kena kerja ni, dia pun kadang-kadang lepas bagi salam nak berdoa dengan imam pun tak sempat sebab dia nak kena masuk kerja. Tapi ada juga yang tak pergi ke mana-mana pun. Lepas bagi salam, bangkit, tinggal buang. Sayanglah, di situ ada pahala besar. Sampai Rasulullah pernah kata, kalau hangpa nak tengok syaitan berupa manusia, dia ada 2 jenis. Syaitan yang berupa manusia. Syaitan ni ada yang nampak, ada yang tak nampak. Hak tak nampak tu hak yang geng jin tu lah. Geng Azazil tu. Tapi hak yang nampak, hak yang lagu kita ni lah. Rasulullah kata ada 2 jenis. Satu nampak, satu tak nampak. Dan hangpa nak tengok, hak yang nampak ni pun ada 2 jenis. Hak nampak nyata. Iaitu lepas dia bagi salam, nanti bersembang. Ada saja isu. Kamu duduk takam dalam sembahyang. Aku tadi lupa nak tanya kau ni. Apa. Ni baru jumpa. Lepas bagi salam, sampai tak ada nak kata apa. Sembang terus. Syaitan nombor 1 kata Rasulullah. Hak yang nombor 2, dia tak cakap apa. Cik, bangkit pergi. Istighfar lah Syakban 3 kali. Di situ ada malaikat kiraman katibin. Duk catat pahala tu. Bangkit pergi terus. 2 jenis ni syaitan yang berupa bentuk manusia. Tapi kalau berhajat, nak terberak sangat-sangat, dah tak boleh tunggu. Tak apa. Nak terkencing ke, tak apa. Atau ada hajat lain. Atau mungkin dia musafir, tak boleh duduk lama. Boleh. Tapi kalau saja-saja, hak yang tak ada hal apa pun, inilah termasuk di antara 2 syaitan yang Rasulullah sebut. Dia kata kalau kata boleh baca, okey kita ini kita sembahyang di rumah. Pada setiap hari Jumaat, bolehlah kita nak amalkan Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ya boleh. Boleh ni kita sembahyang sendirian di rumah. Atau mungkin boleh tak kita nak tak mau bagi suami kita mai sembahyang Jumaat, kita nak dapat fadilat Jumaat, suruh dia berimam dengan kita di rumah. Boleh tak? Tak boleh. Dulu masa pandemik tu tak apalah. Dan ni tak boleh. Kalau kita tak bagi dia mic, kita berdosa besar. Kita tengok pada satu riwayat. Maksud satu riwayat ini, pada satu hadis yang lain,
Nah, dipelihara Allah Ta'ala akan agamanya dan dunianya dan ahlinya dan anaknya. Dipelihara daripada apa? Daripada api neraka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca kemudian daripada yang tersebut itu akan doa ini. Maksudnya yang tersebut apa? Lepas bagi salam, dia terus baca doa ni. Nah, Allahumma inni as'aluka ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramika. Bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, wahai Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha terpuji, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengembalikan semula, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha kasih. Cukupkanlah aku dengan kurniamu dari selainmu dan dengan yang halal darimu, dijauhkan dari yang haram. Nescaya mengkayakan dia oleh Allah Ta'ala dan direzekikan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Ni cuma bagi tak kat mereka. Nak kaya, semua orang nak kaya. Amalkan doa ni. Doa ini dibaca selepas sembahyang pada hari Jumaat. Nescaya Allah Ta'ala akan bagi kepada dia rezeki dengan tidak disangka-sangka. Kita tak sangka boleh dapat. Tiba-tiba hadir. Kerana dalam seruan kalau kita tengok doa yang pertama dia ulang. Allahumma inni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni as'aluka, nak minta. Nak minta apa? Ya Ghani, wahai Tuhan yang maha kaya. Kalau nak minta kaya, mintalah kepada yang kaya. Salah tak nak minta kaya? Tak salah nak. Ya Allah, bagilah aku kaya. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tapi rasa macam malu nak minta, no? Saya lah rasa malu, ya Allah bagi aku kaya. Rasa macam malu, rasa macam kaya dah, no? Kaya dah, kira boleh makan, minum, ada tempat tinggal, no? Boleh bergerak ke mana juga. Rasa macam dah cukup kaya dah. Tapi boleh dah lah minta lagi kaya? Manalah nak tahu kan. Rumah ada bang 5-6 tingkat, dia punya seorang. 5-6 tingkat. Kereta ada bang 20 biji. Mana harilah nak naik, no? Hak sebiji tu pun jenuh dah kan. Tapi manalah nak tahu. Boleh minta tak? Boleh minta. Ya Allah, bagilah kat aku kapal terbang sebiji. Boleh minta. Nak buat apalah. Saya kata, kita rasa dah macam qanaah cukup lah apa yang ada, no? Kalau main kereta sampai 20 biji tak ada nak driver, nak buat apa? Tak duduk beratur lepas rumah, menyemak laman. Lepas tu kerja duk renew. Rotek saja. Rotek insurans kena bayar. Sebenarnya kalau macam tu tak kaya tau. Lagi susah. Menguruskan harta adalah perkara yang paling susah. Lebih baiklah kurang daripada atau senang nak kira, no? Senang nak kira. Duit dia cakap tu saja. Cakap banyak tu saja. Tapi tak salah. Tak salah. Sebab ada doa ni. Siapa yang dalam diam rasa nak minta, mintalah. Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Dan kita jangan lupa, Allah tu maha kaya. Nak kaya, minta pada yang kaya. Tu sebab. Disebut, Ya Ghani. Jangan orang sebut. Biasanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Fattah, Ya Alim. Kan? Ya Ghani ni jangan orang minta. Tapi nak kaya, mintalah. Manalah nak tahu, minta malam ni, esok pagi bangkit kaya. Kan? Mustahil tak? Mana ada mustahil di sisi Allah. Sebab tu lafaz mula-mula tu disebut, Ya Ghani, Ya Hamid. Wahai yang maha terpuji. Allah ni suka dipuji. Allah yang memiliki 99 nama ni, serulah nama dia, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, yang memulai dan juga yang mengembalikan. Ya Rahim, Ya Wadud. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Wadud ibu pengasih lah. Pengasih dan penyayang lah. Aghnini. Bagilah aku kaya.
Bagilah aku kaya. Nak ajak orang bagi kaya ni. Boleh beramal lah. Start daripada hari ni kita pakat-pakat beramal. Mana nak tahu, kalau lah ukhuwah muslimah ni kaya, saya tumpang kaya sama. Sebab dia pun tak kena ikut. Aghnini bi fadlika. Bagilah aku kaya. Bagilah aku kaya. Tapi janganlah minta, mailah bagilah aku kaya. Ya Allah bagi aku kaya. Agak-agak lah nak minta pun. Biarlah beradab dengan Allah. Sebab kita memang tak ada tempat lain dah. Bi fadlika amma siwak. Ini lafaz seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkanlah aku dengan kurniaanmu, bihalalika an haramika, tapi datanglah daripada kurniaan yang halal, jauhkan daripada yang haram. Nescaya menggayakan Allah, insya-Allah dia akan bagi. Balik pisah dengan orang rumah kita, hampir baca doa ni lepas sembahyang Jumaat, so kita kaya. Okey, kata Abu Talib Al-Maki, sunat dibacanya kemudian daripada Jumaat sebanyak 4 kali. Ya Ghani, ini lagi doa kaya. Seronok orang ni baca doa kaya saja. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bi halalika an haramika, bi ta'atika an maksiatika, bi fadlika amman siwa. Macam doa tadi juga. Cuma dia tambah sikit daripada wa bi ta'atika an maksiatika, wa bi fadlika amman siwak. Kata Syekh Syarqawi telah menyebut akan demikian itu oleh Ibnu Hajar dan Khatib. Kata Syekh Hifni, dan doa yang tersebut itu datang pada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca tadi, hadis sahih datang terus daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah yang mana satu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca pada hari Jumaat 70 kali doa ni hari Jumaat. Yang ni tak tertentu pada orang yang pergi sembang Jumaat. Jadi kita boleh share lah. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Ni pendek. Baca 70 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku dengan kelebihan daripadamu sehingga aku tidak bergantung lagi kepada sesiapa pun selain daripadamu, serta berikan aku dengan yang halal daripadamu dan dijauhkan daripada yang haram. Tiada lalu atasnya 2 Jumaat hingga dikayakan di Allah Ta'ala. Lepas pada 2 Jumaat tu kaya terus. Saya kata, kaya ni tak semestinya banyak harta. Orang yang kaya ni duduk dalam hati sebenarnya kaya jiwa. Tak ada apa pun, seronok aja. Dia rasa cukup sangat-sangat dah. Yang ni dah cukup, yang ni pun cukup. Sudahlah nak buat apa banyak-banyak. Orang tu yang kaya. Sekaya-kaya manusia adalah yang hidup dalam bersederhana. Tak payahlah duk fikir banyak-banyak. Orang gaji ada 60 orang. Mai cukup bulan nak bayar gaji, tak kaplah. Sampai 60 orang. Jadi dulu kita suka buat, rajin buat, tak rajin tinggal. Kan? Tak payah fikir apa. Dan daripada CD ni Sayyidi. Okey. Gelaran bagi wali Allah. CD ni. Tak gila ingat CD ni siapa pula. CD ni singkatan daripada Sayyidi. Gelaran untuk wali-wali Allah. CD apa ni? CD Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nafa'anallahu bih. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan manfaat daripadanya. Barang siapa mengekali atas membaca 2 bait syair ini pada tiap-tiap hari Jumaat, nescaya mati atas Islam daripada ketiadaan syak. Kata setengah mereka itu dibacakan dia 5 kali. Kemudian daripada sembahyang Jumaat, dan 2 bait syair itu ialah ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari jahim. Yani bait syair yang diciptakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan bait syair ini dibuat nasyid bagi kita senang hafal. Ilahi lastul firdausi ahlan wala aqwa ala
fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Kita sama-sama nak. Ilahilas tulil firdaus si ahlan wala quwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Inilah syair Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tengok Imam Syafi'i, dia boleh munajat pada Allah sampai satu malam. Nah, dengan tangisan yang tanpa henti, dengan berlagu lenggok dia sampai habis suara-suara dia. Nah, merayu pada Allah. Dia kata aku tak layak untuk syurga. Kalau terang Imam Syafi'i tak layak untuk syurga, kita ni apatah lagi no? Tang manalah kita ni nak duduk. Kalau terang dia pun kata tak layak. Dan lafaz syair ini pernah dikatakan oleh sebahagian daripada ahli bijak pandai, lafaz syirik pula dah. Mereka kata zikir ni zikir syirik. Pasal apa pula syirik? Pasal tak layak masuk syurga. Awak layak kalau muka kita ni nak masuk syurga? Kalau tanya layak kah? Kan kata syurga. Nak pergi duduk di istana pun tak layak kita ni. Istana dunia. Okay tak? Pasal dia tak layaknya. Hama duduk di sana. Hei, agak-agak lah. Nah, tak layak dah. Apatah lagi syurga milik Allah yang segala kenikmatan berada di dalam itu, menyedari diri kita yang punya banyak dosa. Layak dah? Tak layak. Tapi nak masuk. Cuma tak layak ya Allah. Yang tu je. Nak masuk tak? Nak masuk. Matilah masuk. Bolehkah? Bolehkah? Kita tanya sendiri tau. Jika punya halal usia, nah, bolehkah masuk? Kita golek. Layakkah hang ni? Tu boleh jawab kan? Dengan spontan boleh jawab. Aku memang layak masuk syurga. Ui, amalanku menggalahi amal semua. Aku puasa tak pernah tinggal. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Aku punya sembahyang kematu dari berlubang lantai-lantai. Ada berani kata macam tu. Itu takabur namanya. Itulah kita memang tak layak. Tidak. Memang tak layak. Tapi nak masuk dah. Nak masuk sebab tu Imam Syafi'i dia cakap ke ni. Dia kata aku tak layak. Tapi aku tak sanggup dengan siksa neraka.
Maksudnya dia nak masuk, cuma dia rasa malu dengan apa yang dia miliki. Yang kata di antara imam, yang mana tidur dia menyelesaikan satu masalah fiqh. Kita apa masalah kita selesai, ayat dia orang basi meleleh pun kita tak boleh selesai. Awaklah aku tidur mengerah pun tak boleh nak selesai. No? Kan kita dalam keadaan tak sedar. Tapi Imam Asyafi'i tidur dia boleh menyelesaikan sekatil masalah fiqh. Itu masalah besar tu. Dan kalau lena, mati separa. Kan? Itu lafaz nah. Okey, duduk saja-saja tu hari Jumaat. Sambil duduk berayun dinda tepi rumah tu. Ajak mai tu. Mai kita bersyair. Syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dibacakan dia 5 kali je. Kalau sedap lagu ni, dia baca banyak-banyak kali kan? Dua bait syair ini. Apa dia? Yang mana dia kata, nescaya mati ia atas Islam daripada ketiadaan syak. Tak ragu-ragu lagi, dia mati dalam Islam. Orang mati dalam Islam ni, mati dalam iman. InsyaAllah ta'ala, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan, kalau Allah Ta'ala bagi rezeki lagi, perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Ini kita dapatlah benda yang sunat. Ini ayat kita cara potong kuku. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Sahabat alam maya kita ada soalan? Di alam nyata ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya anggap semua dah faham. Faham kan? Apa susah kita cakap Melayu no? Kita ni faham, bukan tak faham. Soalan ada bukan tak ada. Tak tahu nak tanya apa. Tak apalah, mereka tanya saya, kami dengar. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Tak tahu nak tanya apa. Tanyalah, tak tahu nak tanya apa. Hantau dah kot, dah tak tahu. Maka itulah murakkab. Dia dinamakan jahil murakkab. Alhamdulillah. Ada apa nak? Tak ada apa, kita sudah dulu nak. Assalamualaikum Ustazah. Oh, ada lagi. Ya, silakan. Ya, saya buka kamera. Saya buka on kamera. Ustazah kan nak hampir hari raya korban kan. Macam ibadah korban Ustazah, kalau macam kita dah satu family buat, then 1 ekor lembu bersamaan dengan 7 bahagian. Maksudnya 7 orang kan Ustazah. Jadi 2 lagi tu macam contoh kita satu keluarga 4 orang, so lagi 3 lah contoh ya. Kita ambil adik, kita utamakan adik-beradik kita ke kita boleh ajak sesiapa yang kita nak masukkan nama tu. Dengan perlukah persetujuan dia sekali. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih nak. Tentang ibadah korban sahabat kita ni bertanya tentang ibadah korban. Kita semua faham seekor lembu ada 7 bahagian. Dalam keluarga ni dia ada 4 orang je. Dia ada 4 orang. Jadi bermakna 4 bahagian daripada lembu. Berbaki lagi 3 bahagian. Boleh tak kalau kita nak bagi dekat siapa-siapa? Baik. Terutama sekali bagi kepada kerabat wal aqrabin. Rasulullah suruh kita nak bersedekah, bagi kepada adik-beradik kita dulu. Tetapi dengan syarat kena persetujuan daripada dia. Maksud dia telefon kat dia, beritahu kat dia kata, ni kami ada balance lagi 3 bahagian nak bagi. Dia tanya, kena bayar ke? Dah nak bagi. Okey, boh. Atau kita kalau kita minta bayaran, haruslah itu bukan awak bagi. Kan? Itu war-warkan. Tapi kalau kita nak bagi, utamakan ahli keluarga, adik, beradik, pupu, papat. Dan kemudian kalau kata dia pun semua dah pakat buat, kita nak bagi kepada seorang fakir yang kita kenali, dia itu susah. Kita nak bagi dekat dia atas nama dia, tapi dengan izin daripada dia. Kena minta izin daripada dia. Lagi satu, atau tok dia nak buat dekat cucu dia, akikah. Dia nak ambil kesempatan ni raya korban ni, dia nak ambil kelebihan
menyembelih binatang pada hari-hari tasyrik di dalam Zulhijjah, maka dia nak buat akikah. Walhal akikah ni boleh luar daripada hari tasyrik, tapi dia nak tumpang, nak ambil kelebihan pahala dia. Boleh dia share sekali. Kau ni kata dia ada lagi satu bahagian belen atau dua bahagian. Tak, dia kata aku bagi dekat aku lah. Aku nak buat akikah dekat cucu. Okey, tetapi dengan syarat kena minta izin mak bapak cucu tu dulu. Nah, cucu duduk tang mana-mana tu, tok duduk di kampung, tok telefon abang. Ni nak abang kat hampa berdua ni. Mak nak buat akikah untuk cucu mak, bolehkah? Kalau dengan izin walinya, baru boleh. Nah, memang Nizara kena minta izin. Utamakan adik-beradik. Nah, saudara. Jadi daging yang selepas korban bagian dia pun macam saya nak bagi orang lain ke kan, jiran pun perlu minta izin dia lah juga ya Ustazah. Okay, sebab dia tak boleh ambil lah contohnya. Ya. Cuma bagi tahu dekat dia, bagi tahu dekat dia kata ni daging ni nak bagi kat sekian orang. Jadi boleh. Boleh. Apapun kita bagi tahu dulu. Kata sembelih lembu tapi tak sampai pun kan, bagi tahu kata kita dah pun agih-agih kepada jiran ataupun orang yang susah. Atau daging korban ni tak semestinya orang susah dia, orang tak susah pun boleh. Pada siapa yang kita nak bagi, selagi dia orang Islam. Ustazah, okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Apa dia? Okey. Dia ada khilaf orang yang meninggal ni sebenarnya tak boleh buat kurban atas nama dia, tetapi kita boleh buat untuk dia apabila bubuh nama kita, jangan bubuh nama dia. Okey, kita bubuh nama kita, pahala dia kita hadiah dekat dia. Okey, orang tu dah meninggal. Kita nak bagi dekat dia. Kita bahagian ni kita bubuh nama kita. Kan dia akan baca kan, waktu dia nak sembelih dia akan baca. Bila dia dah baca, dia akan sebut nama kita. Lepas habis tu kita kata, pahala korban ni kita hadiah dekat si mati sekian nama. Macam tu boleh. Okey, Kak Halimah. Kak Halimah ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah Kak Halimah pun nak tanya pasal korban tadi tu lah. Kalau kita buat kekah untuk diri lah, untuk diri kita sendiri dulu. Okey. Buat kan? Lepas tu buat kat luar negeri boleh tak ada kekah? Okey, baik. Minta akikah. Ya. Hak tua-tua mereka lagu kita ni boleh tak akikah? Boleh. Pasal apa? Sebab dulu tak sempat, mungkin mak ayah kita susah. Miskin susah. Akikah ni sebenarnya sebelum akil balik kena buat dah. Tapi mungkin mak ayah kita dulu susah, manalah dia nak cari. Dia nak makan nasi dengan telur pun kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang nasi minyak garam saja. Apatah lagi dia nak sembelih. Kecuali lah kalau yang berada tu 7 hari siap dah sembelih. Okey. Sampai dah kita tera-tera ni, kita dapat tahu memang kita tak dibuat lagi. Kita berkemampuan. Boleh tak kita nak buat? Boleh. Walaupun kita dah tua. Okey, kemudian nak buat akikah ni kan macam lah ni orang nak buat di India, di Kemboja, di Vietnam kan, sebab di sana ramai di kalangan fakir miskin yang tak mampu nak beli daging. Daging lah ni mahal tau. Kalau daging segar saya ingat sekilo berapa? Baru ni punya raya dekat RM60. Lepas gasak fee sekilo. Orang nak makan orang beli juga kan. Jadi boleh tak kalau kita nak buat luar negara punya? Boleh. Tetapi paling afdal sekali buat dalam negara. Namun kita tengok mewah sangat kot rakyat Malaysia ni. Kadang-kadang simpan daging beku tu sampai bertemu raya tahun depan pula tak habis makan. Maka elok kalau kita infakkan ke luar negara. Tetapi kalau nak pahala lebih, suruh mereka ambil rakaman video, kita boleh saksikan waktu penyembelihan darah sedang menitik. Itu pahala paling besar. Sebab Rasulullah SAW kata, apabila kita menyaksikan darah yang duk menitik keluar tu, ketahuilah kita, darah tu sebenarnya tak sampai ke bumi.
diangkat oleh Allah Ta'ala mengikut setiap titisan darah dan setiap helaian bulu terdapat pada binatang itu. Semua diangkat di sisi Allah, dikira pahala untuk si pembuat korban itu tadi. Nah, jadi sunat kita tengok. Sebab tu yang kita nak buat dalam negara kita, sebab kita nak tengok. Tapi kalau kita tak berpeluang tengok, mintalah tolong dia rakam. Ataupun dia tak rakam pun tak apa, boleh. Nah, boleh kita wakil-wakil macam tu saja pun boleh. Nah, cuma kurang afdal dia sahaja. Kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah akan suruh tiap-tiap sahabat buat korban tiap-tiap tahun. Tapi kita ni, dia dah buat dah. Sekali seumur hidup tak payah buat dah. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Kita kenali Rasulullah itu seorang fakir. Fakir ni maksud dia apa? Miskin. Tapi baginda tak pernah terlepas tiap-tiap tahun buat korban. Wah, kita ni miskin sangat ke? Taklah sangat kan? Jadi alhamdulillah. Kalau buat dalam negara pun baik, kalau buat luar negara pun baik. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Cik Sa ada lagi. Ya, silakan. Ya, macam kalau kita solat, mata kita kena tengok tempat sujud kan. So kalau macam kita stand tu, kita buka Quran besar tu kita baca, boleh tak Ustazah? Okey. Bersolat sambil tengok Quran. Ya. Kat sini dah stand macam tu. Kan? Buka Quran sambil tengok. Yang disunatkan kita sembahyang ni, mata kita kena tumpu dekat tempat, itu dipanggil sunat hai'ah. Tapi kalau kita sembahyang, kita tak hafaz, kita buka Quran. Boleh tak? Boleh. Diharuskan, tetapi setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata harus, tak mengapa. Namun, hilang afdal sunat hai'ah. Dia tak dapatlah pahala sunat hai'ah. Dengan sebab dia sambil membaca, sambil melihat surah. Tengok surat. Sebaik-baiknya dia menghafaz. Tapi kalau nak buat juga, tak mengapa. Dibolehkan. Cuma tak dapat pahala sunat hai'ah. Itu saja. Ustazah nak tanya lagi satu. Macam ada saya dengar ada ustaz tu kata, kita tak payah nak fokus untuk sunat solat sunat ba'diyah qabliyah ni. Kita cuma fokus untuk witir, duha dengan satu lagi apa tadi dia kata tiga solat sunat ni saja. Betul ke Ustazah? Okey. Ni pendapat mungkin pendapat Allah Alam dah. Seorang sahabat kita tanya, saya nak bagi tahu dah. Dia kata seorang ustaz ada bagi tahu, kita tak perlu fokus kepada sunat qabliyah ba'diyah. Kita panggil sunat apa qabliyah ba'diyah ni? Rawatib. Kita hanya fokuskan kepada sunat duha, sunat witir, dan satu lagi mungkin tahajud kot. Ya Ustazah, tahajud. Ya. Dia kata tak perlu kita nak fokuskan kepada sunat rawatib. Okey. Kata Nabi SAW, solat sunat yang paling afdal nombor 1 adalah sunat rawatib. Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat yang paling afdal. Dia sunat ni kan saya dah bagi tahu, dia ada 3 jenis. Satu yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Susah payah macam mana Nabi tak pernah tinggal. Itulah rawatib. Rawatib ni yang Nabi khususkan, iaitu qabliyah subuh, atau kita panggil sunat fajar, ba'diyah isya. Walaupun baginda musafir, dia tak pernah tinggal. Tapi bermakna duha Nabi tinggal juga. Bila dia musafir, dia susah payah. Ada ketika baginda tinggal juga. Jadi mungkin pendapat ustaz ni, saya nak kata tak betul, tak boleh lah. Dia lagi hebat. Cuma saya bagi jawapan berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengekali 12 rakaat ataupun 10 rakaat sunat rawatib, haram kulitnya, dagingnya daripada api neraka. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Selain saya tak berani nak komen. Mungkin pendapat dia lain. Allah a'lam.
Terima kasih Ustazah. Sama-sama Assalamualaikum. kasih. Wassalam. Okey, sembahyang ba'diyah Isya. Yang mana yang lebih baik? Dah tentu 4 rakaat. Dah tentu 4 rakaat. Kalau kita nak buat 1 salam pun boleh, kalau kita nak buat 2 salam pun boleh. Kalau kita buat 1 salam, kita tak payah duduk tahiyat awal, no? Kalau kita nak buat dua salam, adalah tahiyat dia, Allah. Okey, katalah malam tu kita sembahyang Isya. Kita sembahyang Isya, habis sembahyang Isya terkentut. Lepas dah bagi salam terkentut. Malah dah nak pergi ambil sembahyang. Tidur terus lah. Esok bangun tahajud, bangun tahajud, mula-mula sekali buat ba'diyah Isya. Yang semalam kita tak buat sebab terkentut. Buat ba'diyah Isya. 2 rakaat. Pasal apa? Pasal Nabi pernah buat. Nabi pernah buat macam tu. Dia sembahyang. Sahabat tengok pasal apa? Ringkas, pendek sangat. Kata dia buat ba'diyah Isya semalam dia tak sempat buat. Adalah, bukan dia terkentut lagu kita. Dia kan tak ada kekurangan. Tapi nak jadi hukum. Walaupun dah terpisah lama daripada Isya, sampai dah tidur bangkit balik pun, kan Isya tu panjang. Jadi dia buat ba'diyah Isya yang dia tak sempat buat semalam. Jadi kita boleh. Katalah kita terkentut. Malah dah nak ambil sembahyang, lagi tidur terus. Bangkit esok, pukul 4 pagi, Isya ada lagi tak? Ada. Buat solat sunat ba'diyah Isya. Nak buat 2 ke, nak buat 4 ke boleh. Sebab afdal sangat solat ba'diyah Isya ni, Allah. Kalau buat jamak, kalau kita jamak dalam perjalanan ni, bahkan sembahyang fardu pun dia suruh kurangkan. Taklah dituntut, tapi kalau nak buat boleh. Dibolehkan. Ya. Pasal haji insya-Allah. Okey. Kita nak buat badal haji ke atau kita yang nak bawa pergi? Kita nak bawa sendiri ke kita nak upah orang? Okey, kita dah buat dah. Okey, kali kedua kita nak niat untuk bapa. Okey, yang tu kita tak boleh niat untuk diri kita dah. Kita kena niat untuk, sebab haji ni dia hanya boleh bawa seorang satu je ibadah. Dia tak boleh tanggung sampai 2. Bila kita niat untuk kita dulu, lepas tu untuk bapa, tak boleh. Dengan sebab dia jadi 2. Jadi kita kena niat dah. Sahaja aku mengerjakan badal haji dan berihramlah aku menggantikan bapaku, sebut nama dia, kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terus sebut nama dia, sebab kita buat tu untuk dia. Tapi pahala Allah bagi, Allah Maha Pemurah, pahala dia bagi sama banyak. Kita pun dapat, yang kita hadiah tu pun dapat. Bina? Ada lagi tak? Ibadah korban ni ada lagi tak? Okey, cerita satu lagi yang paling masyhur selalu. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tak boleh potong buku. Ini khas untuk orang yang buat ibadah korban je. Yang tak buat ibadah korban, potonglah dengan jari-jari pun tak apa. Khas untuk yang buat ibadah korban sahaja. Yang tak buat ibadah korban tak apa, potonglah. Pasal apa? Pasal kita nak Allah Ta'ala angkat waktu disembelih tu, Allah Ta'ala angkat dengan kuku-kuku kita sekali. Kata dia nak potong rambut, tunggu 10 Zulhijjah baru potong. Kalau buat luar negara, tak apa, dia bagi tahu hari ni akan dijalankan ibadah korban sekian pukul berapa, kita di sini potong walaupun kita tak menyaksikan dia. Siapa yang buat ibadah korban macam di tempat-tempat korban dalam Malaysia ni yang dia boleh hadir, bawa je siap cepit kuku. Potong sekali dengan naik tu. Yang berani tengok darah lah. Kalau ada yang dia tak berani tengok darah, dia tengok darah lembu kan dia pingsan. Dia tak sunat tengok lah. Tak payah pergi tengok. Puasa 1 Zulhijjah. Sampai 9 Zulhijjah. Besar pahala dia,
Ini kita kena baca surah Fajr wa layalin ashr. Pengisian dia daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, pahala dia macam orang buat haji. Besar pahala dia. Nah, insyaAllah. Mungkin esok lusa saya akan baca. Nah, esok lusa saya akan esok Jumaat. Ustazah ni dah pemohong dah. Nah, Zulfan insyaAllah. Saya akan cuba sentuh. Nah, berkenaan dengan ibadah 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Di dalam tu terdapat pahala haji. Nah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 9. InsyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu milik Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekali lagi, seandainya tersilap cakap dan salah memberi fatwa, mohon ampun dan maaf. Sesungguhnya saya adalah insan yang serba kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ni ada pengumuman sikit nah tu Ustaz nah.